Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita dalam suasana penuh keceriaan dan keindahan. Harapan kita pertemuan dalam Bicara Mufti pada kali ini akan membawa 1001 keberkatan dan juga kerahmatan kepada kita insya-Allah. Dan pada kali ini kita masih lagi bersiaran dari studio Bicara Mufti yang terletak di Dewan Raudhatus Sakinah Yayasan Restu Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Insya-Allah saudara, dalam rancangan Bicara Mufti kali ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu menilai khabar berita. Justru bagi membincangkan dan mengupas persoalan tajuk pada kali ini, bersama-sama kita yang berbahagia sahib samahah Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, yang akan mengupas persoalan dan perbincangan yang bakal memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Juga bersama-sama kita pada kali ini memeriahkan lagi perbincangan dan juga persoalan pada rancangan Bicara Mufti pada kali ini adalah para pelajar yang terdiri dari beberapa universiti, di antaranya Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Melaya, Universiti Teknologi Mara dan International Islamic College. Jadi Bicara Mufti mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia doktor dan juga kepada tetamu yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Bagi membuka tirai perbincangan kita pada pagi ini, soalan saya yang pertama doktor, apakah pandangan yang berbahagia doktor tentang sikap dan juga pendapat masyarakat yang menilai sesuatu kebenaran dengan hanya mendengar persetujuan ataupun pendapat orang ramai? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga sidang penonton di rumah, apabila kebenaran ini ataupun sesuatu fakta dinilai benar ataupun salah berdasarkan apa yang kita dengar daripada orang lain, tanpa kita meneliti sejauh mana kesahihannya ataupun sejauh mana kebenaran dan ketepatannya, maka tentulah hakikat ataupun al-haq akan menjadi mangsa di dalam banyak keadaan. Dunia hari ini umpamanya kita akan lihat media masa barat umpamanya telah melabelkan Islam dengan pengganas, dan banyak manusia di dunia ini percaya bahawa Islam sebagai agama yang mengganas. Ini tidak benar, walaupun dia dipercayai oleh orang ramai dan diperkatakan oleh media yang banyak dan diperkatakan oleh orang ramai. Demikian jugalah kalau sekiranya banyak perkara-perkara lain hatta berhubung dengan agama. Jika agama itu berdasarkan apa yang diperkatakan oleh orang ramai, tanpa dilihat kepada nasnya, kepada dalilnya, kepada kebenaran faktanya, maka banyaklah perkara akan menjadi mangsa. Bahkan jika kita menilai sesuatu pahaman, pandangan, sesuatu hujah dan alasan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan kepada apa yang disokong ataupun tidak disokong oleh orang ramai, maka kita akan melihat kebenaran juga boleh menjadi mangsa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana diriwayatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Uridat 'alayya al-umam faja'ala yamurru an-nabi wa ma'ahu rajul, wan nabiyyu ma'ahu rajulan, wan nabiyyu ma'ahu rahb, wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad." Aku dibentangkan, maksudnya pemandangan pada hari kiamat, aku lihat ada seorang nabi, ada nabi yang berjalan bersamanya 2 orang pengikut. Ada nabi ada 3-4 orang pengikut. Ada nabi hanya ada seorang pengikut. Ada nabi yang tidak ada sama sekali bersamanya pengikut. Kalaulah kebenaran itu dinilai berdasarkan kepada sokongan orang, cakap orang, jumlah pengikut, tentu nabi-nabi ini tidak termasuk di kalangan orang-orang yang benar. Tetapi nabi-nabi adalah orang yang benar, sekalipun pengikut mereka kurang. Maka dengan itu kita sebagai seorang Muslim, apabila mendengar sesuatu khabar berita, nak menentukan kesahihannya bukan berdasarkan kepada amalan orang ramai, ataupun berdasarkan cakap orang ramai, ataupun kata-kata orang ramai, tapi hendaklah berdasarkan kepada fakta dan angka. Berdasarkan kepada adakah perkara yang disebut itu ada alasannya, ada dalilnya,
ada buktinya daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pembuka bicara kita yang cukup jelas memberikan kepada kita satu mentalik ataupun satu titik tolak kepada perbincangan kita pada hari ini. Dan insya-Allah sama-sama untuk memeriahkan lagi perbincangan topik kita pada pagi ini, kita jemput pula sidang penonton kita yang bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk mengutarakan persoalan apa yang terbuku di minda dan di jiwa mereka. Dipersilakan. Nama saya Muhammad Rasifan Sazrin daripada Universiti Islam Antarabangsa. Saya ingin mengajukan soalan kepada sahabat samaha Mufti Perlis Dr. Asri. Mungkin Dr. boleh jelaskan tentang menerima khabar berita yang tidak sahih ini, di mana khabar berita ini memberi kesan negatif kepada masyarakat Islam itu sendiri. Begitulah soalan yang telah diutarakan sebentar tadi yang berlaku doktor. Apakah ada contoh dalam masyarakat bahawa penerimaan khabar berita yang tidak berasas itu memberi kesan negatif kepada masyarakat? Dipersilakan. Terima kasih. Yang masalah tanya juga Muslim. Kita banyak dalam masyarakat Islam. Kadang-kadang kerana begitu terpengaruh dengan khabar orang ramai ini, yang benar menjadi salah, yang salah boleh menjadi benar. Saya ambil beberapa contoh. Umpamanya dalam masyarakat Syiah, umpamanya para sahabat yang begitu hebat, yang begitu berjasa kepada Rasulullah SAW telah dianggap sebagai penjenayah agama. Dalam masyarakat Syiah mereka mencerca Abu Bakar, Umar, Uthman, dan mencerca sahabat-sahabat yang lain. Tapi oleh kerana sesuatu orang yang lahir di kalangan masyarakat tersebut dan dikelilingi seluruh masyarakat yang mencerca para sahabat, tanpa dia menyelidiki hakikat kebenaran, dia menerimanya saja. Entah berapa banyak mereka yang lahir dalam masyarakat tarekat umpamanya, yang mempercayai syekh-syekh tertentu sebagai orang karamah dan seumpamanya, padahal dengan ajaran-ajaran yang sesat. Juga banyak dalam masyarakat, saya sendiri dalam pengalaman umpamanya, orang kadang-kadang menyatakan sesuatu yang tak dinyatakan di dalam nas itu sebagai benar umpamanya. Kadang-kadang saya dalam pengalaman pergi menunaikan haji umpamanya, ramai orang dia menyangka bahawasanya pada 11, 12 dan 13 hari bulan melontar sebelum daripada gelincir matahari itu mazhab Syafi'i umpamanya. Padahal tidak benar. Dari segi mazhab Syafi'i adalah selepas daripada gelincir matahari, dan itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi oleh kerana itu telah dilakukan oleh orang ramai, maka perkara yang seperti itu telah disangka bahawasanya itulah sebenarnya, walaupun bila dirujuk tidak demikian. Demikian juga amalan-amalan umpamanya. Kadang-kadang orang kita pergi ke Mekah, melihat umpamanya selepas daripada salat umpamanya orang mereka berzikir bersendirian dan kemudian mereka tidak berdoa secara kuat. Ramai menyangka itu menyalahi mazhab Syafi'i. Sebenarnya tidak. Kerana kita sebenarnya tidak teliti hakikat. Tapi jika kita teliti hakikat, kita akan dapati bahawasanya dalam nas-nas kitab-kitab Al-Imam Syafi'i demikianlah ajarannya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya banyak amalan-amalan ataupun banyak kepahaman ataupun banyak perkara-perkara lain juga. Kadang-kadang kita memfitnah satu orang. Oleh kerana ramai orang bercakap tentang isu fitnah itu, lalu kita pun turut bercakap mengenainya, padahal ia tidak benar. Maka masyarakat Islam kadang-kadang menjadi mangsa kepada kebenaran menjadi mangsa, atau kadang-kadang satu faktor yang benar tidak jelas disebabkan kita tidak menyelidiki perkara tersebut, hanya kita berdasarkan kepada cakap-cakap orang ramai. Ya. Begitulah sidang penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita memahami bahawa sesuatu yang tidak benar itu apabila dianggap sebagai benar, maka kebenaran itu akan disebelungi oleh kemusnahan ataupun penipuan yang ditutupi ataupun didasari dengan wajah-wajah yang membawa bahawasanya itu dianggap sebagai benar, tetapi itu sebenarnya membawa kesan yang cukup buruk kepada masyarakat. Apakah bahaya sebenarnya penerimaan khabar berita tanpa didasari dengan fakta maupun kepastian daripada sumbernya di mana? Silakan. Ini bahaya. Terima kasih Musi. Bahayanya ialah kita akan menzalimi orang lain, ataupun kita akan berpegang perkara yang salah lalu kita sangkakan benar. Al-Quran sebut dalam hal ini dengan jelas dalam suratul Hujurat. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik, sekarang ini banyak fasik,